gear train. Gear train ni apabila dua atau lebih gear working together by mashing their teeth and turning to each other in the system to generate power and speed. Maksudnya, jika ada dua lebih gear yang working together, dia adalah untuk reduce speed ataupun increase torque. And seterusnya, the electric motor are used with the gear system to reduce the speed and increase torque. Kita bagi electric motor, mungkin electric motor tu terlalu laju, kita nak reduce speed ataupun kita nak tingkatkan torque untuk tolak benda yang lebih besar. Gear train ni ada 3 types, iaitu simple, compound dan juga planetary. Simple gear train. Simple gear train. Gear train ni most common gear train in a gear pair connecting in parallel shaft. Shaft yang parallel. Sini ada shaft, sini ada shaft. And the teeth of this type can be spur, helical or herringbone. Tak kisah lagi gigi dia ni macam mana. And only one gear may rotate about single axis. Setiap axis dia hanya ada satu gear, ataupun setiap dia punya shaft tu ada satu gear. Cara nak kira train value ataupun ratio value adalah menggunakan bilangan gigi yang terakhir bahagi dengan bilangan gigi gear yang paling awal, first gear, ataupun kelajuan yang first gear ni bahagi dengan kelajuan yang akhir, dia terbalik. Compound gear train. Compound gear train pula, kita untuk large velocity, kita nak adjust banyak velocity dia, dia untuk jimat dia punya ruang. So, dia menggunakan dua atau lebih gear rotate pada single axis ataupun satu shaft. Contohnya ini, ada dua gear pada satu shaft tersebut. Untuk pengiraan, kita tengok contoh, kita nak kira laju akhir. Kita ambil yang driven punya bahagi dengan driving gear. So, lepas tu dari 3 ni 3 pula jadi driven bahagi dengan 4 yang jadi driving gear. And then bila 4 pusing, 5 pusing sama laju dengan 4. So kita ambil yang 5 sebagai driven, Z6 sebagai driving gear. Kemudian darab dengan dia punya laju awal untuk yang nombor 2 ni. So, untuk kira E ataupun train ratio, kita terbalikkan. Kalau tadi driven bahagi dengan driving, ini driving bahagi dengan driven. So, kita start dari awal, yang drivennya adalah 2. So, 3 bahagi 2. Seterusnya, lepas 3, 4. 4 bahagi dengan 3. Seterusnya 6. Driving bahagi dengan 5. So kita akan dapat ini sebagai dia punya train ratio. Planetary gear train. Planetary gear train mempunyai 3 bahagian, iaitu ring gear yang kat luar ni, manakala sun gear yang kat tengah ni, dan pinion gear yang kat tengah-tengah ni. Untuk kira dia punya ratio, kita kira dia punya bilangan gigi untuk ring gear bahagi dengan bilangan gigi untuk pinion gear, tambah dengan 1. Okay, the ring gear has 6 times diameter to the sun pinion. Ring gear ni adalah jauh lebih besar berbanding sun gear. So the size of pinion gear is not important. Kat sini dia tak important because it just there untuk reverse the direction of rotation, supaya kita boleh pergi depan dan reverse. So next, the sun pinion engage all 3 pinions simultaneously.
This gear train is extremely rough, and all three attached to the plate which named planet carrier, and they are engaged the inside of the ring gear instead of outside. Dia bercantum di bahagian dalam ring gear ni. Seterusnya, planetary gear train is a set that can produce different gear ratio depending which gear you use as the input and which gear you use as the output, and which one you hold still. And dia menghasilkan gear ratio yang tinggi. Kita biasa gunakan planetary ni dalam automatic transmission in automobiles. Kita juga guna dalam basikal untuk control power, which is kita boleh pilih nak pedaling automatically atau manually. And then yang terakhir, kita guna untuk powertrain between the internal combustion engine dan electric auto. Advantage of gear compare with change and belt. So saya dah lukis siap. Ni gear, change dan juga belt. Okay, the gear ni lebih dia ada positive drive and the velocity ratio remain constant. Dia tak akan berlaku slip. Kalau belt ada keberangkalian, dia ada slip sebab dia punya gigi, dia tak ada gigi. So seterusnya, the center distance between the shaft relatively small. Antara shaft ni dengan shaft ni, distance dia small berbanding ini dengan ini dengan ni. So bila shaft dia kecil, dia akan menghasilkan compact construction between the range belt and chain. So dia lebih kecil berbanding chain and belt. So it also can transmit very large power. So dia punya dekat menghasilkan dia punya torque transfer dia lebih tinggi, melebihi range yang mampu dibuat oleh belt dan chain. Seterusnya, efficiency of gear drive is very high, even 99% in case of spur gear. So dia sangatlah tinggi efficiency dia. Dia punya power loss adalah sangat kurang sebab dia kecil saja untuk dia transfer. A profession can map in gearbox for gear shifting, thus the changing velocity ratio in a wide range, di mana kita boleh tukar dia punya velocity dalam gearbox dengan wide range. Macam change ni, kita boleh juga tambah dia punya ni jadi gearbox kat sini, dan kita boleh tukar dia punya velocity, tapi tak sebesar yang mampu dibuat oleh gear dalam gearbox. Disadvantage of gear is gear ni adalah mahal dan juga mempunyai cost maintenance yang mahal. Kemudian dia punya manufacturing process adalah complicated dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Seterusnya, gear ni memerlukan careful attention untuk lubrication dan cleanliness sebab kita tak nak dia berkarat. Bila berkarat, efisiensi dia akan berkurang. Begitu juga ia memerlukan precise alignment of the shaft. Nak pastikan alignment shaft ni betul supaya dia kena gear tepat. Bila kurang tepat dia punya alignment, dia punya efficiency juga akan berkurang. Sekian, terima kasih.